Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan pergantian antara siang dan malam, siang datang, malam pergi, malam datang, siang pergi, pergantian antara siang dan malam, terdapat la ayatil li ulil albab. Ulil albab, selalu kita dengar ulil albab, iaitu terdapat tanda-tanda. Ayat tu tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ulul albab ini terjemahan dalam bahasa Melayunya orang yang berakal, tapi ulul albab lebih dalam daripada itu. Boleh faham maksud saya? Iaitu orang yang mengitu. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu dah ciri-ciri ulul albab tu. Apa dia ciri dia? Pertama, dengar orang-orang yang mengingati Allah sambil dia berdiri, sambil dia duduk, sambil dia berbaring. Sambil dia berdiri, sambil dia duduk, sambil dia berbaring. Orang yang mengingati Allah, zikir. Bila ingat ni, kata zikir. Kenapa dikatakan keadaan berdiri, duduk dan berbaring? Sebab posisi manusia, kondisi manusia dalam keadaan tiga ni saja. Betul? Sama ada ima dia berdiri, sama ada dia duduk, ataupun dia berbaring. Betul? Sekarang kita duduk. Betul? Malam tadi kita baring. Saat lagi kita berdiri. Itu satu. Yang kedua, ditafsirkan dalam keadaan berdiri itu dalam keadaan senang, duduk tu dalam keadaan susah, dan berbaring tu dalam keadaan sakit. Jadi artinya orang ulul albab tu satu cirinya dia sentiasa mengingati Allah dalam apa situasi dan kondisi. Dalam setiap apa sahaja keadaan dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri albab, ulul albab yang pertama. Yang kedua, dan mereka sentiasa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard, dan dia sentiasa memikirkan. Tadi dia mengingati Allah, sekarang dia memikirkan. Memikirkan apa dia? Zikir. Tadi zikir, yang ini fikir. Pada penciptaan langit dan bumi, selaya berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bila dia fikir, dia zikir, tadi dia kata impak dia apa? Allah tak ciptakan semua ni dengan sia-sia. Allah tak cipta semua dengan sia-sia. Mesti ada yang tersirat, mesti ada makna, mesti ada tujuan, mesti ada purpose benda ni. Maha suci Allah, terus dia mensucikan Allah. Subhanaka faqina azabannar, terus dia mengingati neraka. Terus lihat dunia penciptaannya, terus dia kata minta lindung daripada api neraka. Maksudnya bila dia nampak dunia ni, terus dia teringat pada penciptaan yang kedua, iaitu penciptaan di akhirat. Ada sense of the end, terus dirasa begitu. Baik, sekarang kita tengok ayat ini. Ayat ini yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dua kali. Ayat ini menyebabkan Rasulullah menangis. Kita tadi baca jadi je, tak ada apa-apa kan. Tapi Rasulullah menangis ayat ni waktu dia pertama diturunkan. Satu ketika di Madinah, selepas Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, muazzin Rasulullah, mengazankan dah waktu subuh. Anehnya pada pagi itu Rasulullah tidak seperti mana kebiasaannya. Rasulullah dah ada di tempat sembahyang di dalam masjid. Tapi hari ini Rasulullah tak keluar-keluar. Pagi itu Rasulullah tidak keluar-keluar lagi walaupun telah azan. Jadi akhirnya Sayyidina Bilal menyongsong pergi ke rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah kat mana? Raudah lah, dekat. Betul kan? Kita dah biasa dekat situ. Jadi setelah diizinkan masuk, Sayyidina Bilal melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis di tikar semayangnya ataupun di sejadah, sedang menangis. Melihat Sayyidina Bilal menangis, Rasulullah menangis, Sayyidina Bilal ikut menangis. Itu sifat para sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak tanya apa sebab. Bila Rasulullah menangis, mereka menangis. Mereka ikut jejak Rasulullah ni step by step, kadang-kadang tanpa rasional dan tanpa nak tahu why. Tapi apa yang Rasulullah buat mesti baik, mereka ikut. Sehingga satu ketika, saya lencongkan sikit, ada seorang sahabat Rasulullah, setelah lama Rasulullah wafat, dia pun berjalan dengan sahabat-sahabatnya di satu padang pasir. Sampai satu tempat, dia pusing 3 kali. Orang yang mengikutnya tengok, apa signifikannya, apa pentingnya pusing 3 kali? Tak ada nampak apa-apa. Roundabout memang tak ada lah masa tu kan. Tak ada apa-apa pun pusing. Dia kata, semasa aku berjalan dengan Rasulullah dahulu, Rasulullah pusing 3 kali, jadi bila sampai tempat yang sama aku pusing 3 kali. Boleh faham ya? Tak ada scientific explanation.
Kita sekarang ni semua nak lurus saf kerana ada ion positif, ion ini, semua nak scientific explanation, betul tak? Tapi para sahabat dia ikut aja sebab apa yang Rasulullah buat mesti baik. Jadi Sayyidina Bilal menangis. Ma yukira ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau sedih? Baru tanya. Bilal, tadi sebelum subuh datang malaikat Jibril membawa ayat ini, dibacakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili ila akhir ayat. Ayat ini menyebabkan aku menangis. Celakalah wahai Bilal bagi mereka yang membaca ayat ini tetapi tidak mengambil makna daripadanya. Ini penting. Okey. Yang kedua, Rasulullah menangis ketika Abdullah ibnu Mas'ud membacanya. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kalau kita tengok Rasulullah betapa tawaduknya Rasulullah. Walaupun ayat Quran itu diturunkan kepada baginda, walaupun hadis itu dituturkan oleh baginda, tetapi kalau Rasulullah masuk majlis ilmu, ada orang yang membaca Al-Quran, ada orang yang membaca hadis, Rasulullah akan duduk untuk mendengarnya. Boleh faham maksud saya? Jadi subhanallah, ini menunjukkan Rasulullah sangat tawaduk. Sebab tu orang kata semakin tawaduk kita, semakin mudah ilmu datang, ilmu masuk ke hati kita. Sebab aliran ilmu ni macam aliran air. Air hanya akan bertekung di tempat yang rendah, betul? Lurah, lembah, ngarai, di situ kumpul air. Air takkan berkumpul di tempat tinggi. Maksudnya semakin tawaduk kita, insya-Allah semakin banyak ilmu yang kita dapat, dan semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin tinggi darjat kita. Sebab di dalam Al-Quran Allah janjikan dua golongan yang akan mendapat darjat yang tinggi. Golongan mana? Yang pertama yang beriman, yang kedua yang berilmu. Ini. Jadi Rasulullah menangis. Jadi tentulah suatu yang menyebabkan Rasulullah menangis ni penting. Betul? Tuan-tuan menangis sebab apa? Kita menangis sebab apa? Menangis sebab mungkin kerana gembira, kadang-kadang kerana bersedih ke anak kita yang kita sayang tiba-tiba sakit, betul? Tiba-tiba misal kata sepatutnya perkara ni berlaku, yang kita sangkakan begini terjadi begini, dan sebagainya. Yang kita harapkan tinggi, tiba-tiba harapan tu musnah, kita menangis. Tentulah apa yang kita menangis tu suatu yang sangat penting. Orang tak menangis perkara-perkara yang kecil-kecil, betul tak? Jadi artinya ayat ini sangat penting kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya. Baik. Mesej ayat ni dua. Mesej ayat ni dua. Yang pertama, zikir dalam apa jua keadaan, ingat Allah dalam apa jua keadaan. Senang, susah ataupun sakit, dalam keadaan apa jua, zikir itu penting. Zikir adalah oksigen kehidupan kita. Oksigen perlu pada hidup, tapi kehidupan perlu zikir. Apa bezanya hidup dengan kehidupan? Saya nak tanya. Hidup dengan kehidupan, dalam bahasa Inggerisnya living and life. Life dengan living beza. Living, hidup, kita perlu oksigen, betul? Kita perlu makanan, kita perlu minuman, itu untuk hidup. Tapi kehidupan apa? Kehidupan kasih sayang, ketenangan, kehidupan, betul? Jadi oksigen penting untuk hidup, tetapi ingat Allah penting untuk kehidupan. Apa bezanya hidup dengan kehidupan? Kalau saya nak buat contoh, senang je, antara home dengan house, rumah dengan rumah tangga, betul? Rumah dia beda dengan kayu, dengan batu, dengan besi, dengan konkrit, betul? Itu rumah. Rumah tangga apa dia? Roh dia. Sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, tasamuh, lapang dada, memaafkan, antara suami isteri, betul tak? Jangan hanya jadi house tapi mesti jadi home, betul? Home tu adalah roh dalam rumah tangga kita, betul? Jadi jangan rumah kita hanya lapang tapi hati kita sempit, suami isteri selalu bergaduh dan sebagainya. Jadi sempitlah. Rumah lapang, hati sempit. Itu house, bukan home. Boleh faham Begitu juga antara hidup dan kehidupan. Untuk hidup perlu oksigen, untuk kehidupan perlunya ingat Allah. Zikir. Dan zikir ni kena banyak. Oksigen sikit ke kita perlu? Oksigen kita perlu hari-hari, setiap detik, betul? Begitu juga ingat Allah, perlukan selalu. Sebab tu kalau dikatakan kalimah dalam Al-Quran, kalau zikran mesti diikuti dengan kathira. Kathira maksudnya banyak. Zikir mesti dikatakan hibukratau wa asila, pagi dan petang. Artinya pagi dan petang tu menunjukkan kena banyak. Sebab tu para ulama menegaskan, dengar zikir tu
kepada manusia umpama air pada ikan. Betul, umpama air pada ikan. Tanpa air ikan akan mati, tanpa zikir hati akan mati. Badan hidup, makan gemuk, tapi hati mati. Betul, hati resah, hati gelisah, kosong dan sebagainya. Ini zikir. Yang kedua tentang fikir tentang alam ini. Penciptaan alam ni kena fikir. Kena fikir. Tadi zikir, yang ini fikir. Zikir ingat dengan hati, fikir dengan akal. Fikir dengan akal, fikiran. Saya nak tanya akal dengan hati ni dia dekat mana? Orang kata akal kat sini, hati kat sini. Betul? Tak ada, dua-duanya kat sini. Yang ni otak. Boleh faham? Dia macam ni, dia satu sebenarnya. Dia ada emosi kat situ, ada hati kat situ, ada akal kat situ. Contohnya, saya nak buat contoh mudah supaya dapat dipahami. Elektrik kan, kuasa elektrik. Bila dia pergi dekat lampu, dia jadi cahaya. Bila dia pergi dekat kipas, dia sejuk. Pergi kat aircon jadi sejuk. Betul? Nanti pergi dekat heater jadi panas. Betul? Jadi benda yang sama, tetapi apabila dia berfungsi baru dia berbeza. Boleh faham? Hati bila dibuat macam ni jadi akal, dia gini-gini. Jadi latifah rabbaniyah. Tu kita tak bincang lah. Apa bezanya qalbu, apa bezanya sudur, apa bezanya fuad. Itu lebih dalam. Cuma saya nak bagi tahu tadilah. Akal berfikir, hati berzikir.